قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وقوله تعالى قال قرينه المراد به الشيطان في موضع واحد وفي الموضع الآخر الملك وقوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير وقوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو فالأول معناه أي إنفاق ينفقون وأي نوع من الإنفاق ينفقون وهو صادق بالسؤال عن المصرف لأن الإنفاق يصير باعتبار المصارف أنواع والثاني معناه أي مال ينفقون. Ini berbila maksud pada kalimah yang sama. Ini juga merupakan sebab kepada berlaku kesamaran, kesukaran dalam memahami nazam Al-Quran, makna Al-Quran. Tajuk minggu lepas tu intisyarud dhamair. Dhamir itu bertaburan. Maknanya rujukan kepada dhamir itu berbeza-beza. Jadi dalam nota 451 ni Imam Waliullah mula menyentuh satu cabang ilmu dalam Al-Quran ataupun dalam ulum Al-Quran lah. Sedap sikit. Dalam ulum Al-Quran yang diistilahkan dengan al-wujuh wan nazair. Ni kalau kita belajar subjek ulum Al-Quran ataupun usul tafsir ni, dia ada satu bahagian pula. Macam baru ni nasih mansukh satu bahagian yang besar, sebab nuzul satu bahagian yang besar. Hal ni pun juga termasuk dalam bab yang besar juga, iaitu al-wujuh wan nazair. Ilmu ini membahaskan setiap lafaz dalam Al-Quran lebih daripada satu tempat. Maknanya setiap lafaz Al-Quran yang disebut pada lebih daripada satu tempat dan ia menunjukkan makna yang berlainan daripada makna pada tempat yang lain. Maknanya dalam Al-Quran ni dia ada lafaz-lafaz, lafaz yang sama tetapi bila berada di tempat yang berlainan maka makna dia pun berlainan juga. Maknanya tu berbeza-beza. Jadi macam mana nak pilih makna dia tu? Itu bergantung kepada konteks dia, cerita dia. Wujuh ialah lafaz yang berkongsi beberapa makna seperti quru yang mempunyai makna haid dan suci. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan-perempuan yang diceraikan itu hendaklah mereka menunggu bereddah selama 3 quru. 3 quru tu Syafi'i kata 3 kali suci, Hanafi kata 3 kali haid. Jadi dia boleh makna dua-dua tu, suci pun boleh, haid pun boleh. Manakala nazair pula ialah lafaz mutawati'. Lafaz mutawati', dia kena ta besar tu. Mutawati'. Ia menepati banyak unit seperti insan, manusia, yang menunjukkan juga kepada zaid ke, guru ke, doktor ke, penulis ke dan sebagainya. Orang taat ke, pendosa ke, semua tu dalam maksud insan. Contoh wujuh dalam Al-Quran ialah kalimah ad-din. Kalimah ad-din dalam Al-Quran dia ada beberapa wajah, beberapa makna. Yang pertama, maliki yaumiddin, ia menguasai dan memiliki hari pembalasan. Memiliki. Demikian juga dalam surah An-Nur. Yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Dalam surah An-Nur juga dengan makna hari pembalasan. Din itu maknanya pembalasan. Orang Arab kata kama tadinu tudan. Seperti mana kamu bertindak kepada orang lain, maka begitu juga lah kamu akan dibalas. Itu maknanya pembalasan. Kemudian din satu lagi, afa ghayra dinillah yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Patutkah sesudah mengakui dan menerima perjanjian itu mereka mencari lain daripada agama Allah? Jadi din di sini dengan mana agama Allah. Apakah selain daripada agama Allah mereka tu nak cari? Padahal kepadanya lah tunduk taat sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi,
sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa, dan kepadanya lah mereka dikembalikan. Jadi din di sini dengan mana agama. Sebab kalau surah Ali Imran ni kan kita baca innad dina indallahil Islam, agama di sisi Allah Ta'ala maknanya sebagai satu millah, sebagai satu kepercayaan, sebagai satu cara hidup, Islam sahaja yang diakui di sisi Allah Ta'ala. Wa man yabta'i ghairal islami dina falan yuqbala min. Sesiapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka tidak diterima. Jadi din di sini dengan makna agama. Kena tambahlah sikit tu. Din di sini dengan makna agama. Kemudian maka liya'khudha akhahu fi dinil malik illa an yasha Allah narfa'u darajatin man nasha' wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Tidaklah ia akan dapat mengambil saudara kandungnya menurut undang-undang raja. Maknanya Nabi Yusuf ni tidaklah akan mengenakan tindakan terhadap Bunyamin yang dituduh mencuri barang milik kerajaan. Jadi Nabi Yusuf tidaklah mengambil tindakan terhadap saudaranya itu mengikut undang-undang raja, kecuali jika dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Maknanya tindakan yang diambil oleh Nabi Yusuf tu ada, maknanya budi bicara dia. Dengan ilmu pengetahuan kami mengangkat tinggi pangkat kedudukan sesiapa yang kami kehendaki, dan tiap-tiap orang yang berilmu pengetahuan ada lagi di atasnya yang lebih mengetahui. Jadi din di sini, dinil malik, maknanya peraturan. Peraturan. Kena tambahlah. Din dengan makna peraturan. Kemudian din satu lagi. Walahu ma fis samawati wal ard walahu ad-din wasiba afa ghairallahi tattaqun. Dan baginya lah hak milik segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepadanya lah sahaja tertentu ibadat dengan ketaatan selama-lamanya. Jadi din di sini dengan makna ketaatan, kepatuhan, din. Ketundukan, kepatuhan. Sesudah kamu mengetahui yang demikian, maka tidaklah patut kamu takut kepada yang lain daripada Allah. Contoh nazair. Contoh nazair, kampung ataupun bandar. Dia kadang-kadang kita terjemah kampung pun boleh, bandar pun boleh. Ianya berulang dalam Al-Quran lebih daripada 50 tempat. Pada setiap tempat ia menunjukkan kepada makna yang sama, tetapi yang dikehendaki itu berbeza-beza. Qaryah, maknanya dia merujuk pada qaryah ke apa? Macam contoh, wa idh qulna dukhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Dan kenallah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini. Maknanya Allah Ta'ala kata kepada Bani Israel, kemudian makanlah dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa saja yang kamu kendaki, iaitu bandar Ariha ataupun Quds, Baitul Maqdis lah. Itu perintah Allah Ta'ala kepada Bani Israel. Jadi qaryah tu maknanya Baitul Maqdis ataupun Ariha. Kemudian satu lagi, allazina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati zalimi ahluha. Orang-orang yang tertindas dari kaum lelaki dan perempuan dan kanak-kanak, iaitu orang-orang yang selalu berdoa dengan menangis, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri, yakni Mekah, yang penduduknya kaum kafir musyrik yang zalim. Yang ni Mekah, maknanya orang-orang beriman dia ditindas di Mekah tu tak boleh nak hijrah ke Madinah, sebab tak ada kenderaan, tak ada harta, disekap oleh kaum kerabat dia. Jadi mereka tu sentiasa berdoa kepada Allah SWT supaya ada orang mukmin ni berjihad menyelamatkan mereka. Jadi qaryah berlaku, tetapi rujukan tu berbeza-beza. Kemudian satu lagi, surat sebelah tu, was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Dan bertanyalah kepada penduduk negeri, qaryah tu negeri, tempat kami tinggal, yakni berdagang, dan kepada orang kafilah yang kami balik bersamanya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar, yakni Mesir. Qaryah di situ dengan mana Mesir. Mana bagi qaryah dalam ayat-ayat ini sama, tetapi yang dimaksudkan secara spesifik itu berbeza. Dia apa? Gitulah. Dia panggil wujuh dan afrad, wujuh dan nazair.
Dia kalau kita belajar tentang tafsir ulum Quran ni, dia ada ni himpunan kitab Wujuh An-Nazair. Dia baca Ibnu Jauzi pun ada, dan hak moden ni pun ada juga. Dia adalah 3-4 jilid juga tebal. Dia akan buat satu macam kamus lah. Mausu'ah Al-Wujuh Wan-Nazair. Jadi kita boleh cek sini dengan mana gapo. Macam khair, khair. Khair tu kebaikan. Dah. Ataupun terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi kamu adalah khaira ummah, sebaik-baik ummah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada satu kumpulan daripada kamu ni menyeru kepada kebaikan. Khair tu juga ada dengan mana harta yang banyak. Macam dalam nota kita lembu muka surat berapa ni? Muka surat 242. 242 nota 456 bawah tu. Selain dari memberi makna kebaikan dan sesuatu yang terbaik, khair dengan makna harta yang banyak. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. In taraka khairanil wasiyah. Dari surah Al-Baqarah, in taraka khairanil wasiyah. Maknanya orang-orang yang mempunyai harta yang banyak ni, dia kena tulis wasiat. Tulis wasiat. Dia wasiat tu sendiri, seperti kita bincang dah dulu dalam ayat Nasih Mansuh tu, tulis wasiat tu maknanya tulis wasiat supaya dibahagikan harta yang pertama mengikut pusaka. Maknanya kena ada, kita kata mati stamp lah. Maknanya anak-anak kita ni dah, kalau kita tidak tulis wasiat supaya dibahagikan harta secara pusaka, boleh jadi mereka ni tak cara mana. Jadi bukan kata wasiat tu dengan arti wasiat luar kepada kaum kerabat, ataupun kita bagi tambah yang lebih daripada apa yang mereka sepatut dapat melalui faraid. Tidak. Maksud wasiat di sini, kita bimbang lepas daripada kita meninggal dunia ni, anak-anak tak bagi saka mengikut faraid, maka kita pun panggil lawyer, biar ditulis satu surat, mati stamp, bahawa mesti dibahagikan harta ni mengikut faraid. Maknanya dia panggil apa? Legal ties ke apa? Maknanya biar berlaku faraid itu secara undang-undang. Bukan kata ikutlah masing-masing kamu, kalau suruh nak ambil tak ambil tak sah. Ada ni mana benda tu ada dokumen rasmi, dengan ada lawyer, dengan ada surat, lepas tu mati stamp pula. Kemah. Dia panggil apa? Legal ties ke apa? Satu lagi bentuk kalimah ialah afrad, dia panggil afrad. Afrad ni lafaz yang tidak ada tandingan. Yang ni di mana sahaja ia disebutkan, ia tetap dengan maknanya, makna tak berubah. Afrad maknanya dia hanya membawa satu makna, tidak kata ada dua makna yang lebih. Ibnu Faris berkata, setiap kalimah yang menyebut al-bar dan al-bahr, maka ia bermaksud air, dan maksud al-bar pula adalah daratan. Fil barri wal bahr. Dalam ayat tu, zaharal fasadu fil barri wal bahr. Berlaku kerosakan di daratan dan di lautan. Maknanya di bumi lah. Di bumi dia ada dua. Tempat yang basah, tempat yang kering. Jadi bar itu dengan mana daratan, bahr itu dengan mana lautan. Dia tidak ada tafsir yang lain. Lagu tu. Tapi kalau perkataan as-sama' langit tu, dia banyak makna. As-sama' tu, sama' tu satu dengan mana langit. Hak kita nampak ni, langit dah. Tapi sebenarnya dia langit ada lagi. Ada lagi langit tu. Macam langit pertama, langit kedua, langit ketiga, kita tak nampak. Itu makna sama' tu. Satu dengan mana langit yang kita nampak ni, satu langit atas tu lagi. Langit ketujuh kita tak nampak pun langit juga. Satu lagi langit dengan mana awal. Awal pun langit juga. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami turunkan daripada langit, yang ni daripada awal, hujan. Bukan kata
Bukan kata langit ni dak kalau gitu. Macam mana ada awal tu? Tak. Mana kalau kita naik kapal terbang kita boleh nampak awal duduk bawah dak. Tapi tak ada nampak atas pada awal tu hujan. Tak, dia hak bawah pada awal tu hujan. Maknanya samak tu wa anzalna, kami turunkan daripada langit, ini daripada awal tu hujan. Satu lagi samak tu dengan makna hujan tu sendiri. Hujan tu sendiri. Yursilis sama alaikum midrara. Allah Ta'ala pasti akan menghantarkan kepada kamu hujan yang mencurah-curah lebat. Dalam surah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Nabi Nuh kata, aku pesan kepada mereka beristighfar, bertaubatlah kepada Allah Ta'ala, nanti Allah Ta'ala akan hantar untuk kamu ni hujan yang lebat mencurah-curah. Bukan kata langit mencurah-curah dak, awan mencurah-curah dak, hujan tu sendiri. Itu sama. Dia sebab apa? Sebab sama ni dia daripada perkataan sama, makna tinggi. Sama tu tinggi, sumu. Jadi benda tinggi, maknanya hujan mari cepat tinggi. Awan berada di atas kita, tinggi daripada kita, langit tinggi lagi. Itu sebab itulah dipanggil samak belaka. Jadi semua tu panggil wujuh. Wujuh. Mana satu kalimah tu memberi makna yang berbeza-beza mengikut tempat dia. Jadi kepada ahli tafsir, kepada orang yang mempelajari tafsir, wujuh ni dia kena ada semua dalam kepala lah. Supaya dia tidak salah mentafsirkan ayat. Macam kita kata dah, liya'lam Allah, wa liya'lam Allah, supaya Allah Ta'ala tahu. Jadi supaya Allah Ta'ala tahu, dia boleh jadi kita akan kata sebelum tu Allah Ta'ala tak tahulah. Kalau lagu tu Allah Ta'ala ni jahil sebelum berlaku sesuatu. Dalam istilah dipanggil badak, baru tahu. Kalau kata liya'lam Allah, supaya Allah Ta'ala tahu, dia akan jadi Allah Ta'ala tak tahu baru dia tahu. Itu mustahil berlaku. Maka sebab itulah liya'lama tu dengan arti Allah Ta'ala nak menzahirkan ilmu dia kepada manusia. Dia tak boleh kita kata untuk Allah Ta'ala tahu secara zahir. Salah. Tapi ada kisah ni. Orang tafsir kitab jalan lain tu, liya'lam Allah, dia kata dia salah terjemah hak jalan lain. Padahal dalam kitab jalan lain tersebut untuk Allah Ta'ala zahirkan ilmu dia, liyakuna ilmahu zahira, gitulah. Supaya ilmu dia tu zahir. Jadi salah diterjemah supaya Allah Ta'ala tahu secara zahir. Maknanya hak batin tu saya tak tahu. Tu berat tu. Gagal isu terjemahan pula ni dah, istawa. Istawa. Banyak ni. Mana kalau sebelah tempat tu habis. Mana dia mengaswajakan tafsir pimpinan Ar-Rahman. Benda ni tak belat lama dah kita duduk dengarnya. Dia duduk bahas lama dah. Salah tafsir istiwa tu dengan terjemah istiwa dengan bersemaya, salah dia kata. Kena kata istawa. Istawa ke apa? Tak tahu. Tuhan tak tahu. Padahal istawa semua dalam Quran tu dia ada makna dia. Dalam surah An-Nur tu, fa iza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki, bila kamu berada di atas kapal tu, fa iza stawaita anta wa man ma'aka, bila kamu berada di atas kapal. Jadi dia tafsir sebab ada mana keberadaan itulah dia tafsirnya. Berada pada tempat, tu dia tafsir tu. Dia letak tak boleh. Kalau kata istiwa atas arah ni, Tuhan bertempat, mengambil tempat. Jadi bila kata mengambil tempat, berhajat pada tempat. Sampai dia kata Tuhan ada hajat je. Tak. Jadi itu semua nanti kita bahas bab mutasyabihat ni lah. Jadi seolah-olah kalau sebut perkataan tu dia mari lalu. Tarik habis. Berakal berjujur. Siapa dia suruh harap? Siapa dia suruh harapnya? Kita tak perlu agak benda-benda lagu tu hak mari dalam fikiran kita menyerupai makhluk tu apa semua, sebab benda tu mati lama dah. Syahwayullah kata apa? Telai ubat ni.
laisa kamitslihi tu. Ubak tu sebenarnya laisa kamitslihi tu ubak dia. Jadi nama ni tak telai ubak tu. Tak faham molek laisa kamitslihi tu. Jadi sebab itulah istawa tu dia kosong gitu. Istawa. Jadi dia jadi majhulul makna, jadi tak ada erti. Ya akhirnya kedudukan istawa tu jadi macam alif lam mim taha yasin dengan tak tahu murad langsung. Sedangkan hak tu pun boleh tafsir tu. Alif lam mim gapo, sad gapo, syahudullah pun ada ni di apa? Di bab akhir ni dia tafsir huruf muqatta'ah tu ada. Jadi takkanlah Tuhan kuat Quran dalam keadaan tidak dapat difahami langsung. Ada soal lagi dah. Selain daripada afrad ni dia panggil faraid. Faraid dengan dal bukan dad. Faraid maknanya kalimah yang tunggal. Dalam Quran setepak yang sebut. Tak ada tempat lain. Setepak yang sebut. Dia panggil faraid. DBP waktu buku tu. Dia panggil apa hamba tak ingat, tetapi adalah dalam cetakan DBP kosakata Al-Quran ia tunggal ke apa gitulah. Buku tu warna putih faraid apa dia. Mana dalam Quran setepak je sebut. Tak boleh. Macam perkataan al-ir tu rasanya sen ni ya sebut. Sekali ni ya. Perkataan qaswarah ke atas tu qaswarah yang bermaksud singa. Ka'annahum humurun mustanfirah farra min qaswarah. Kalau dalam kitab kita ada kita baca tu dah dalam kitab permisalan Al-Quran tu. Qaswarah tu nota kaki muka surat pertama kita ni. Baris yang kelima qaswarah. Sekali tu yang ada dalam Quran tak boleh. Hal ni dipanggil faraid. Faraid mana? Faraid. Perkataan itu tak ada surah lain. Tak ada. Satu. Dalam Quran mari setepak je. Dia panggil faraid. Pernah dengar ada ustaz kata dia tiap-tiap surah ada perkataan tu. Dan surah ni tak ada perkataan ni. Dia ada juga dalam surah ni ada. Dalam surah ni dah ada, surah lain tak ada. Tiap-tiap surah ada perkataan yang tak ada di surah lain. Ada tu dia panggil apa? Faraid lah dia panggil. Tak. Oh ya, ada. Siapa dia sebut? Ada tak video ustaz? Lagu tu juga. Dia kadang-kadang dalam surah ni je ada. Ataupun dalam Quran setepak tu je ada. Dia termasuk faraid juga. Dia panggil kata tunggal lah. Kata tunggal nisbah kepada Quran kata tunggal nisbah kepada surah. Mana dari surah tu berulang kali. Dalam surah lain tak ada. Jadi balik kepada matan ni, firman Allah Taala dalam surah Qaf. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Dan berkatalah malaikat yang sentiasa ada bersama-samanya, inilah kitab, yakni catatan amal iman dan amal orang yang terletak dalam jagaanku siap sedia untuk dibicarakan. Qaf. Jadi qarinuhu tu dengan maksud malaikat. Qarin. Satu lagi qala qarinuhu rabbana ma atghaituh walakin kana fi dalalin ba'id. Syaitan yang sentiasa menyertainya, mana teman rapat dia yang menyertai di dunia dahulu berkata, wahai Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi sememangnya dia sendiri berada dalam kesesatan yang jauh terpesong. Jadi qarin, mana qarin ni dia panggil kalau corona lah, corona bukan corona virus tu dah. Corona ni mana kapuh apa duduk sekali lah. Jadi kalau dalam pekoh banyak ni dalam hadis Nabi larang kan daripada makan buah tamar kapuh ambil dua sekali makan. Dah takut tak ada kok ke dia ambil dua-dua. Maknanya orang kata biar ada boleh sebutir seorang tak apa dah, kata naik rumah dah lah. Jadi benda tak banyak pakat nak ambil dua-dua. Kira majdu dah panjang ni kan sebutir dah majdu. Berapa yang butir? Dua yang butir. Majdu. 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 Panjang tu dah. Dia
lari daripada qarna. Qarna. Lari daripada ambil dua-dua. Ambil sudah. Tu. Tapi kalau banyak, lah ambil 3 butir sekaligus. Tak apa. Ini dalam situasi tak banyak, lari daripada qarna. Kalau dalam pekoh, dia panggil gapo tu. Kalau perempuan ni kemaluan dia tertutup tu, qarna juga dia panggil. Tak silap lah. Qarna dan juga rotqaq dia panggil. Tak terbuka. Itu istilah lah. Corona. Perkataan corona dia juga diguna muqaranah. Muqaranah ni perbandingan. Tak sekali, tak. Maknanya agama Yahudi banding dengan Islam. Tengok beza macam mana. Tengok perbezaan. Tujuannya tengok perbezaan bukan nak tengok persamaan. Perbandingan agama maknanya kita nak tengok kelebihan Islam sudut mana. Bukan kata tengok ada kelebihan Yahudi tu nak dapat masuk mula dalam Islam, tidak. Corona, letak sekali. Jadi satu dengan mana malaikat, satu lagi dengan mana syaitan. Syaitan qarin. Syaitan qarin ni disebabkan manusia ni. Dah. Waqayyadna lahum qarana afazayyanu lahum. Dan kami tetapkan untuk orang yang tinggal wa ma ya'shu an zikri rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Orang-orang yang berpaling, orang-orang yang tidak mempedulikan daripada wahyu kami ni, peringatan kami, maknanya hati tu kosong, tak ada apa teringat kepada Quran, tak ada berminat kepada wahyu, dah. Maka syaitan pun mari duduk lalu sekali dengan dia. Tu corona ataupun qarin. Adapun hak qarin dengan mana malaikat ni, malaikat ia atid, ia sentiasa mencatat amal perbuatan kita. Nota 452, yakni semasa ia, maknanya orang yang berdosa tu dihumbankan ke dalam neraka Jahannam, ia mendakwa bahawa syaitanlah yang menjadikan dia sesat. Pada saat itu syaitan menjawab dengan inilah. Maknanya sikap orang-orang kafir ni ataupun orang yang berdosa ni, dia suka menyalahkan orang. Jadi kita atas dunia ni kita tak boleh salah kat orang lah. Bapa awak curi. Tak. Sebab dia ajak saya. Dia paksa saya. Jadi kita tak boleh mikir baik buruk. Jadi semua kalau kita tengok dialog perdebatan, perbalahan orang-orang kafir dah dengan pemimpin mereka, antara pengikut dengan pemimpin ni, semua saling menyalahkan antara satu sama lain. Begitu juga bila manusia tu dihumbai dalam api neraka, dia menyalahkan syaitan pula. Padahal Allah Taala berikan kepada kita ni masing-masing setiap seorang ada akal, dia boleh berfikir, dan ada wahyu memberi peringatan, dan lebih penting lagi ada nafsul lawamah. Nafsul lawamah. Nafsul lawamah ni mana nafsu yang memperingatkan kepada manusia supaya fikir. Mana nafsu yang mencela manusia kalau dia buat kejahatan. Nafsu yang mencela manusia kalau dia meninggalkan perbuatan baik. Itu maksud nafsul lawamah. Jadi di satu tempat qarin tadi, qarin dengan makna syaitan, di tempat lain dengan makna malaikat. Kemudian yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, apakah yang akan mereka belanjakan? Dalam kurungan dan kepada siapakah? Kalau kira madza yunfikun tu, mana di sini apa yang hendak dibelanjakanlah. Tetapi oleh kerana di sini madza yunfikun tu ia termasuk juga masraf dia, tempat yang menerima. Maka diarah supaya jawab, kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Katakanlah, apa jua harta benda yang halal, yang baik, yang kamu belanjakan. Jadi khair di sini dengan makna harta. Harta. Ini dia panggil wujuh lah. Tempat lain dengan makna kebaikan. Sini ni dengan makna harta. Ataupun lebih tepat lagi harta yang banyak. Harta yang banyak. Sebab tak kira lah orang tu harta sikit dia nak infak.
Jadi harta yang banyak nak bagi siapa? Berikanlah kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan, putus bekalan. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bi'alim. Dan ingatlah apa jua yang kamu buat dari jenis kebaikan, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya dan akan membalas dengan sebaik-baiknya. Jadi khair hak kedua ni dengan makna kebaikan. Tadi mula-mula tu harta ataupun harta yang banyak. Ataupun kalau mengikut tafsiran ni dah. Ni tafsiran pimpin Ar-Rahman ni, min khairin tu daripada yang baik, yang ni harta yang baik. Nak bagi ni harta yang baik, bukan kata kita tak sih baru nak wikak ke. Ataupun duit hancur lebu dah. Tak, kita pun buh dari tabung sejik. Lengan saltik putus dua. Bubuh dari tabung ataupun kau fakir miskin, dia boleh tak tengok nak agak apa beli tak laku. Tak. Warnanya kau ke. Jadi min khairin min mali khairin. Daripada harta baik pun boleh juga. Apa tu min khairin? Apa jua kebaikan. Kemudian satu lagi, wa yasalunaka madza yunfikun. Jadi soalan ni sama aja. Mereka bertanya kepada engkau apa yang nak dibelanja. Qulil af. Katakanlah, dermakanlah apa-apa yang berlebih daripada keperluan kamu. Mana kalau kita ada lebih-lebih tu, infaklah. Tak boleh. Kita bawa cukup. Tak. Kita pun sedekah, infak. Bila tak ada, kita pun minta sedekah pula. Wilah sedekah saya apa-apa. Saya sedekah kau orang, tak ada biti. Tak boleh lah dia kena apa. Dia kena fikir juga untuk dia tu. Sebab itulah dalam surah Qasas tu berkenaan dengan Qarun tu dah. Wa bataghi fi ma atakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kurniaan Allah Taala dengan harta benda yang kamu ada ni. Maknanya harta kamu ada ni kamu cari pahala dengan sedekah. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Tapi janganlah lupa pula bahagia kamu daripada dunia ni, maknanya untuk kamu makan, untuk kamu pakai kena ada juga simpanan. Cuma ayat tu kadang-kadang ditujukan kepada orang-orang salah tafsir. Dia kata ayat tu orang hendak sibuk semaya bel tu. Orang sibuk semaya, sibuk dengan akhirat, tak kerja dunia. Dia pergi kona kat tu. Sedangkan ayat tu ayat orang kaya. Ayat orang kaya. Ataupun kalau hak zaman politik dulu gak nak ngundi ni orang menakik waktu bi ayat tu untuk lawan pah. Dia kira opah ni tak cara kau agama, tak cara kau dunia. Akhirat aja. Jadi orang itu bi ayat tu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi hak maksud sebenarnya infak fi sabilillah dengan harta kamu, tapi kamu kena cadar juga, simpan juga untuk dunia kamu. Jadi kulil afwa. Mana kena simpan. Maknanya belanjakanlah apa yang berlebihan daripada keperluan kamu. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah Taala menerangkan kepada kamu ayat-ayat keterangan hukumnya supaya kamu berfikir. Dalam ayat yang pertama maksudnya apakah infak yang sepatutnya mereka lakukan dan bentuk infak yang macam mana perlu dilakukan. Ia menepati pertanyaan tentang pihak yang menerima. Kerana infak mempunyai pelbagai bentuk mengikut pihak yang menerima. Nombor satu, apabila diberikan kepada anak isteri, ia dinamakan nafkah. Kepada fakir miskin, ia dinamakan sedekah. Dan zakat jika diberikan sebagai pemberian wajib apabila cukup nisab dan haul. Dia ada nama-nama dia. Tapi asalnya infak ni, maknanya kita keluarkan duit kita tu daripada milik kita, kita bagi kepada orang lain. Itu makna infak. Sebab dia daripada perkataan anfaqa. Anfaqa mengeluarkan. Dia daripada nafaqah. Nafaqah maknanya keluar, tubik. Nafaqah keluar. Munafik orang munafik ni maknanya dia duduk bersama dengan orang beriman, dia keluar pergi kepada orang kafir. Dia macam arnak lah. Masuk lubang ni, tubik lubang tu. Itu makna nafaqah.
nafkah. Itu infak, infak. Ada juga kadang-kadang ulama kata soalan ni nak wig apa? Jadi Allah Taala jawab tu dengan hikmah. Mana sesuai. Maknanya tengok kepada orang yang bertanya tu gapo hak sepatutnya dia perlu tahu. Dia panggil uslubul hakim. Maknanya orang yang ditanya dia memberi jawapan yang lebih baik lagi daripada apa yang ditanya. Macam di sini sibuk nak tanya nak wig apa? Nak wig apa ni? Maknanya kamu kena tengok siapa hak menerima tu penting. Jadi gapo nak bagi ni jelas dah. Kena bagi benda yang baik dah. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Beri hak benda baik-baik. Tapi yang lebih penting kepada siapa ia menerima. Begitu juga ayat yang kedua tu, kamu sibuk duk tanya nak bagi gapo? Jadi Allah Ta'ala tanya, kamu ada gapo? Kamu ada gapo? Maknanya, kamu ada lebih kau tidak harta? Kalau ada lebih, bagilah. Jadi, kulil afwa, maknanya katakanlah, hak lebih. Maknanya kalau kita tak cukup, tak payah nak infak lah. Takut nanya kita. Termasuk dalam bahagian berbilang maksud yang dikehendaki daripada lafaz yang sama ialah lafaz ja'ala dan syai' yang mempunyai pelbagai makna. Kadang-kala ja'ala datang dengan makna khalaqa, mencipta ataupun menentukan, menetapkan. Jadi ja'ala ni menjadikan. Dia banyak. Ja'ala dengan makna mula. Mula ja'ala mana? Dalam Quran mana? Ja'ala dengan makna mula. Dalam hadis pun ada banyak. Ja'ala ni dengan makna mula. Maka mulalah dia faja'ala kepada hadis tu. Ja'ala dalam Quran ja'ala. Hal ini ja'ala dengan makna khalaqa, mencipta. Mencipta ataupun menetapkan, menjadikan. Seperti firman Allah Taala, alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji tertentu bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kita tak buat terjemah itu. Kemudian orang kafir menyamakan sesuatu yang lain dengan sesuatu yang lain dengan Tuhan mereka. Wa ja'ala zulumati wan nur ni, mana bahagian ni menafikan akidah orang Majusi. Sebab dia kata dia ada Tuhan. Tuhan tu dalam bentuk kegelapan, Tuhan dalam bentuk cahaya. Sebab tu orang Majusi ni dia sembah api. Dia sembah api. Jadi api itu bagi dia pencipta. Jadi Allah Ta'ala sebut di sini, api itu makhluk yang kami ciptakan. Jadi orang-orang Majusi ni dia faham api itu sebagai Tuhan. Dalam hadis, walaupun hadis tak kuat dah, kita belajar dalam Mishkat ke, kitab Al-Qadar tu, Al-Qadariyah majusu hazil ummah. Orang Qadariyah ni dia adalah majusi umat ni. Qadariyah. Sebab apa? Sebab Qadariyah ni dia kata hak benda-benda baik Tuhan cipta, hak benda-benda jahat kita cipta. Sebab tak mungkin Tuhan mencipta benda jahat. Itu Qadariyah lah. Mu'tazilah pun lagu tu juga. Qadariyah, Mu'tazilah dalam bab ni dia sama dengan Qadariyah. Maknanya benda-benda baik hanya benda-benda baik saja dicipta oleh Allah Taala. Benda jahat kita sendiri yang cipta. Jadi ada dua Tuhan lah. Ada dua Tuhan. Jadi hak baik ke hak buruk ke cipta Allah Taala. Cuma kita tidak nisbahlah penciptaan hak tamalik kepada Allah Taala. Kita biasa kata ya Allah pencipta langit dan bumi. Tak. Kita tidak akan kata ya Allah engkau pencipta monyet, mencipta cacing, mencipta. Kita tak sebutlah. Walaupun pada hakikatnya Allah Taala belaka. Tapi dari segi nak nisbah pada Allah Taala pada maqam-maqam tertentu, dia kena sesuaikan. Ada juga ja'ala ni dengan makna mempercayai, beriktikad. Wa ja'alu lillahi mimma zara'a minal harsi wal an'ami nasiba.
Dan mereka, orang-orang musyrik mempercayai bahawa untuk Allah dari sebagai hasil tanaman binatang-binatang ternak yang diciptakan oleh Allah itu. Jadi dikata ada bahagia Allah Ta'ala, ada bahagia untuk berhala-berhala mereka. Selain daripada itu, ja'ala ni juga dengan makna, macam ja'ala dengan makna i'tiqad ni, selain daripada ayat ni, iaitu dalam surah Zukhruf, ayat 19. Boleh tambahlah. Zukhruf ayat 19, wa ja'alul malaikata allazina hum ibadur rahmani inatha. Mereka menjadikan, yakni mereka beriktikad malaikat-malaikat yang mana mereka itu adalah hamba-hamba Allah sebagai anak perempuan. Wa ja'alul malaikata allazina hum ibadur rahmani inatha. Maknanya orang musyrikin Mekah telah menjadikan malaikat-malaikat ni sebagai anak perempuan Tuhan. Mereka beretikad. Jadi mereka nak mencipta malaikat. Macam mana mereka nak ubah malaikat? Lagu mana? Tidak. So lagi ja'ala dengan mana sayyara, mengubah. Jadi mereka tak boleh nak ubah malaikat. Jadi maksud di sini mereka beretikad bahawa malaikat tu anak perempuan Tuhan. Kemudian kalimah syai'. Syai' ini sesuatu. Asal mana syai' ni? Benda yang ada lah. Benda yang wujud. Syai'. Dan dalam kitab Bukhari pun ada juga sebut Allah Ta'ala tu sebagai syai', sesuatu juga. Dalam Quran kata qul ayyu syai'in akbaru syahadatan qulillah. Katakanlah, apakah yang paling besar persaksian dia? Qul, katakanlah Allah. Jadi pertanyaan, apakah sesuatu, apakah yang lebih besar persaksian? Maka qul Allah. Mana Allah lah persaksian. Mana syai' tu disebutkan juga kepada Allah. Allah sebagai sesuatu yang ni, sesuatu yang wujud. Syai' datang dengan makna pelaku, objek, maf'ul mutlak dan sebagainya. Dia mari sebagai fa'il, maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak ni maknanya penegas kepada kata kerja. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka telah tercipta dengan tiada yang mencipta? Min ghairi syai'in. Apakah mereka telah tercipta dengan tiada yang menciptanya? Atau adakah mereka yang mencipta diri mereka sendiri? Jadi dua-dua ni tak mungkin lah. Jadi mana mungkin tak ada yang mencipta, tiba-tiba ada? Macam mana makhluk tu yang dicipta mencipta diri sendiri? Tak logik lah. Maknanya mesti Allah sebagai pencipta. Jadi min ghairi syai'in, syai' itu dengan mana pembuat, pelaku. Yang ni tanpa ada pencipta. Wa qala fa in taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhdisa laka minhu dhikra. Hal ini syai' dengan mana maf'ul. Dengan mana maf'ul. Kata Khadir ni sekiranya engkau, yakni Musa, mengikutku, maka janganlah engkau bertanya kepadaku akan sesuatu pun. Jangan tanya apa-apa. Syai', jangan tanya apa-apa. Sehingga aku menceritakan halnya kepada kamu. Kalau Kelantan agak muga. Syai', muga. Sesuatu. Makan muga. Maknanya, bapa tinggal stopin ni. Jadi mesti ada buat. Kadang-kadang kalimah amr, urusan, berita, urusan itu apa yang diberitahu. Macam lain terjemahan ini. Kena betul Kadang-kadang kadang-kadang kalimah amar berita dan urusan mari dengan makna, datang dengan makna apa yang diberitahu. Mana amr, urusan, berita, urusan itu maknanya perkara penting, datang dengan makna sesuatu yang diberitahu. Seperti firman Allah Ta'ala, kul huwa naba'un azim. Katakanlah lagi, apa yang aku terangkan itu tentang keesaan Allah dan kebenaran kerasulanku adalah berita yang penting, yang amat besar faedahnya. Yang ini kisah yang menakjubkan. Maknanya bukan main-main lah. Kul huwa naba'un azim. Itu adalah berita yang paling besar, yang agung.
Al-amru. Dia tak orang contoh. Dia orang ayat tu je. Dia orang mari nabak. Nabak tu, kena buh lah nabak tu. Berita tu nabak tu. Oh, jadi betul tu amar urusan tu. Amar dalam kurungnya urusan tu betul dah. Dia gini. Waqad yuridu bil amri wan nabai wal khatbi al mukhbara anhu. Gitu. Orang putih terjemah kan orang putih. Asal terjemah itu adalah kotak. Kadang-kadang dimaksudkan dengan amar dan naba dan khata. Itu adalah mukhbar anhu, yang diberitahu tentangnya. Lepas berita urusan tu silap ada. Sepatut khata kat situ kan. Again, ni dah kena buah arak. Kadang-kadang dimaksudkan dengan amar, dengan naba, dengan khata. Khata. Al-khatbu. Qala fama khatbukum. Ayat itulah. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Apa urusan kamu wahai malaikat-malaikat yang diutus ni? Al-mukhbar anhu, yang diberitakan tentangnya. Mana benda tu sendiri. Kan dia ada cerita, tu yang punya cerita. Jadi mukhbar anhu ni, yang apa yang diberitahu, maknanya kita panggil gapo ni? Subjek tu lah. Subjek. Macam kita kata, Ahmad tidur. Jadi Ahmad tu dia panggil mukhbar anhu. Tidur tu khabar dia. Cerita dia. Ada. Dia kata dia words matter, nabak news, khabar affair. Affair urusan. Amar tu perkara. Nah. Betul? Lepas pada tu? Tiga tu ya? Betul. Semuanya digunakan dengan makna mukhbar anhu. Mukhbar anhu. Mukhbar anhu tu subjek. Message. Cerita. Peristiwa. Ataupun cerita. Kemudian kata dia lagi, wa kadzalika kalimatul khair wasyarr. Demikian juga kalimah khair dan syar, dan yang semakna dengannya berbeza maksud mengikut tempat. Dalam nota 456, selain dari memberi makna kebaikan dan sesuatu yang terbaik, khair dengan makna harta yang banyaklah, seperti kita bahas tadi lah. Kena betul tu. Ada salah ni. Hak nota nombor 457 tu, dia kena gibuh pada nota 456. 456 tu kursus 242 dah. Lepas pada habis terjemah ayat ni ke. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid tu. Khair dengan makna harta yang banyak. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu kuat benar kecintaannya kepada harta. Sesungguhnya ia melampau sangat sayangkan harta secara tamak halaba. Lihat juga surah Al-Baqarah ayat 180. Waktu tu ayat kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Hak kita sebut tadilah. Jadi lepas pada tu ayat hak nota 457. Terdapat satu kaedah. Apabila satu kata nama mempunyai beberapa makna, maka ditafsirkan pada setiap tempat mengikut siapnya. Jadi ginilah, nota 456 ni dia letak pada khair. Letak pada kalimah khair. Hak nota 457 ni dia duduk pada 456. Gitu dia kesok sikit. Biasa dia dah. Mana kaedah ni? Mana kaedah? Dalam Arab ni dia sebut aku mana kaedah ni. Dia kata idza kana al-ismi al-wahid iddatu ma'anin humila fi kulli mawdi'in ala ma yaqtadihi zalika siyaq. Apabila satu kata nama mempunyai beberapa makna, maka ditafsirkan pada setiap tempat mengikut siapnya. Jadi tak boleh kita nak terjemuh maknanya macam tadi kan. Afa ghayr dinillah tu. Dah. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari ketaatan. Tak sesuai itu. Tak sesuai itu. Jadi bila kata nama tu mempunyai banyak makna, maka hendaklah ditafsir
pada setiap tempat tu mengikut siyak dia, mengikut konteks dia. Siyak ni mana awal dari akhir ayat. Kemudian berikut tu wallahu alam.